Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukrina wa Maulana wa Rasulina al-Mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin sidang jamaah maghrib, muslimat tetamu Allah, surat taqwa BTK. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Lepas seperti biasa, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia nikmat Allah. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan juga mereka yang bekerja keras ataupun berusaha untuk meninggikan kalimah Allah yang mulia. InsyaAllah, kalau tanpa mereka pun, sebab semua benda ni ada dipanggil sebab musabab dia kan, ada dia punya aturan dia. Jadi macam mana dakwah daripada Timur Tengah sana, khususnya kalau nak sebut daripada Mekah, Madinah, nak sampai ke sini tanpa orang yang kita sebutkan sebagai para pendakwah itu. Alhamdulillah, dengan jasa mereka kan, sampailah kita menerima, memeluk dan juga menikmati satu yang kita sebutkan sebagai nikmat yang paling besar, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Alhamdulillah. Dan kerana asal itulah juga kita bertemu, berada di rumah Allah yang mulia pada malam ini untuk sama-sama saling memberi nasihat. Dan kebetulan kita pun sedang membicarakan tajuk berkait dengan hadis ad-dinun nasihah. InsyaAllah, seperti mana yang dah kita baca pada pertemuan yang lepas, yang bulan lepas maksudnya, kita sedang membacakan hadis yang ketujuh, Al-Hadithus Sabi', iaitu kita dah cerita sikit pasal siapa Tamim bin Aus Ad-Dari yang dikatakan pernah berpengalaman ditimpa kata musibat sehinggalah kapalnya pecah, mendarat di pulau, dan dikata, saya dah cerita lebih kurang kan, sehingga dikatakan berjumpa dengan Dajjal. Masya Allah Akbar. Ceritanya itu kita dah sebutkan, dan insyaAllah pada malam ini kita nak sambung apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Kalau kita tengok, kita dah baca halaman 155 tu, kita masuk kepada tajuk seterusnya, agama itu nasihat ataupun ad-dinun nasihah. Okey. Jadi insya-Allah kita nak teruskan huraian kita berkait dengan agama itu nasihat. Dan saya kira di antara yang utama bagi kita juga adalah memahami apa maksud nasihat itu sendiri. Kadang-kadang berlaku dalam pandangan kita, nasihat tu kita seringkali tuju pada orang kan. Saya nak nasihat awak ni kan. Betul kok dari sudut asal maknanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sebenarnya nasihat itu asasnya adalah kepada diri sendiri dahulu.
Barulah pindah kepada orang lain. Sebab itulah kalau kita baca hadis ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah, maka sahabat bertanya, kan? Qulna liman? Kami bertanya, para sahabat bertanya, sebab sahabat kita tahu para sahabat ini kalangan mereka yang mempunyai tujuan yang jelas untuk mencari kebaikan. Jadi dia tak nak ambil kesempatan lain kecuali nak memperbaiki diri dan juga agama dia. Maka untuk siapa? Kan? Sebab itu mereka bertanya, kepada siapa nasihat itu? Dan kalau kita baca, qala lillah. Apa pula nasihat untuk Allah? Apa saya nak nasihat Allah? Tak menasabah saya nak nasihat Allah, kan? Tak ke? Boleh ke saya kata, saya nasihat kepada Allah? Kalau maksud nasihat dalam bahasa Melayu ialah kita memberi nasihat kepada orang. Itu kan selalunya dalam pemahaman Melayunya. Tapi dalam pemahaman Arab, sebenarnya asalnya adalah, bukan kata salah untuk orang tu, saya nak kata asalnya adalah untuk diri sendiri dahulu. Sebab itulah nanti dia sebut diri sendiri dikaitkan dengan apa? Sebab itulah dia sebut diri sendiri itu mesti dibersihkan. Sebab itulah nasihat itu hendaklah kepada diri, memperbaiki. Dalam konteks ini lillah ni, maknanya kita kena jadi seorang yang tidak mensyirikkan Allah. Itu dia. Sebab itulah yang Allah nak pada diri kita. Takkanlah kita kata kita nak menasihati Allah pula. Sebab itu, sebab tu kan kalau kita baca wali kitabihi, kan, nak nasihat kepada kitab Allah ataupun apa yang Allah turunkan. Takkanlah kita pula nak bagi nasihat. Tentu juga tidak betul dari sudut pemahaman sebenar. Jadi sebenarnya dia memberi makna. Sebab itulah nanti kalau kita cuba baca, kalau kita baca apa makna kalimah nasihat, tapi oleh kerana duduk bawah tu tak boleh siapa lagi lah, kita baca kemudian lah, kan. Sebab itu kena faham apa maksud sebenar kalimah nasihat, bahasa kata nasaha itu sendiri. Barulah kita boleh memahaminya. Sebab itu kena letak bahawa nasihat itu sebenarnya diri kita yang bertanggungjawab. Sebab nanti nasihat, dan antara kalimah nasihat dia akan pergi kepada makna yang merujuk kepada, contohnya ialah macam kita menapis. Kalau kita baca makna bawah tu, kalau dalam kitab tu nasahtul asal, contohnya kan, kalau kita ambil madu, kita ambil madu daripada lebah, dalam tu kan bercampur, kadang-kadang bercampur dengan daun. Madu tu sendiri bercampur dengan daun, bercampur dengan sampah, mungkin bercampur dengan telur ataupun anak lebah yang masih muda dan sebagainya. Jadi kita kena tapis. Maknanya itulah yang kita kena, nasihat itu kita tapis diri kita dulu. Bersihkan diri kita dulu. Itu yang dimaksudkan dengan nasah al-asal tu. Itu kita kena letak di tu. Kita apalah, nanti kita tengok, kita baca daripada atas, sebab supaya kita boleh memahami kehendak sebenar pengertian itu, supaya kita tidak lari. Sebab dia huraikan tu ada 4-5. Kalau kita baca daripada hadis ni kan, ada paling tidak ada 5 susunan ataupun turutan yang perlu dilakukan. Pertama lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, pemimpin. Kemudian kita lah kaum muslimin, wa ammati itu kita, kaum muslimin semuanya. Ada 5 kumpulan ataupun 5 jenis yang kena kita fahami dalam perkara ini. Jadi insya-Allah kita sambung. Okey. Pada hadis tersebut ada yang sedang kita bacakan ni,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan perkara yang berkenaan dengan nasihat dalam agama. Nasihat dalam agama. Sebab apa hal sekalipun kalau kita ambil secara positif, hatta nasihat yang kita lakukan untuk orang lain pun kan selalunya kita ambil dengan tangan dada yang terbuka ataupun berlapang dada. Dengar senang kata tak apalah. Tapi ramai orang yang duk berlaku, apabila ada orang nasihat, dia sukar untuk terima. Betul tak? Realitinya ramai yang payah nak terima. Itulah yang berlaku sebab manusia itu ada sifat ego. Ataupun dia rasa dia lebih tahu, dia lebih cerdik, dia lebih pandai. Naik-naik lagi lah sombong. Takabur, naik-naik lagi boleh jadi. Boleh jadi sebab tidak ramai. Tidak mudah untuk menerima. Kalau kita kata cerita konsep nasihat kepada orang lah, tidak ramai orang yang dengan tenang hati ataupun dengan terbuka, kecuali memang dia dilatih ataupun dia faham. Kalau tidak, selalunya Allahu Akbar. Dia naik sign kat telinga kan. Orang nasihat kat kita. Itu realiti. Tapi apabila kita letak tangan kat dada, cuba mengawal perasaan, kita tengok secara positif. Mungkin itu boleh memberi kita ketenangan. Kalau tidak, Allahu Akbar. Kan? Sebab itulah kita, kalau kita nak cerita pasal nasihat ni panjanglah ceritanya. Sama ada kita nak cerita dari sudut nasihat secara tempatnya yang kena, kan? Jangan tempat yang boleh membawa maruah orang itu mungkin akan jatuh ke atau tersentak ke dia. Kalau dia seorang yang besar, kita nak nasihat, janganlah duduk main depan ramai-ramai macam tu, tak boleh. Memang kita kena ada cara jugalah kalau nak cerita dari sudut kaedah. Supaya dia dapat terima dengan lapang. Kalau tidak, susah. Dan inilah yang berlaku kepada masyarakat Islam hari ni. Ustaz-ustaz sama je, cakap je sedap. Macam saya lah, cakap kat orang okey je kan. Kena atas kepala saya ramai banyak masalah. Dan itulah yang duk berlaku pada sebilangan besar apabila ditegur. Tak boleh terima, lawan balik, cari hujah, lawan balik hujah, macam-macam. Itulah caranya nak memperbetulkan pandangannya, walaupun kadang-kadang dia tak betul. Dia cari helah untuk membenarkan pandangannya. Itu berlaku. Okay. Jadi berkenaan dengan perkara ini, saya sebutlah kita kena sedar betul-betul perkataan ini. Sebab itu disebutkan agama itu sebenarnya kata Rasulullah adalah nasihat. Sebab hari-hari kita dengar kan, cakap pasal agama pastinya dia berkait dengan nasihat. Beri orang kata pengajaran. Suruh apa? Suruh istighfar. Kan? Contohnya, kita istighfar tak? Contohnya. Berapa kali kita istighfar? Saya dah ulang banyak kali dah sebelum pada ni pun. Rasulullah SAW yang maksum, istighfarnya tidak kurang daripada 70 kali sehari semalam. Kan? Kita yang banyak dosa ni berapa kali? Ada ulama menganjurkan kepada kita istighfar sebanyak 1000 kali sehari semalam paling kurang. 1000 tuan-tuan. Dan orang yang beristighfar sebanyak 1000 kali, dia akan mendapat pelbagai perkara yang kita sebutkan sebagai nikmat, jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Allah bantu. Dia nak mendapat setiap permohonan dia, insya-Allah Allah akan makbulkan. Sebab itulah disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara al-ayah. Itu cerita pasal istighfar. Pohonlah keampunan. Faqultu astaghfiru. Pohonlah istighfar, keampunan kepada Tuhan kamu, rabbakum. Kenapa?
Kerana Allah innahu kana ghaffara. Allah itu adalah Maha Pengampun. Dan dengan istighfar kita akan dapat rezeki, kita akan dapat anak, insya-Allah semua akan Allah tunaikan. Mungkin saya patut cerita, kalau dah pendengar alhamdulillah, kalau tak dengar, cerita yang berlaku kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pernah dengar cerita macam mana kuasa, atau kita panggil keajaiban lah, ataupun nak kata apa, kalau manusia biasa nak kata mukjizat, tak lah, keluar biasaan istighfar. Pernah berlaku kepada seorang pembuat roti dan penjual roti dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ceritanya begini, Imam Ahmad Ibn Hanbal waktu itu pada umurnya yang agak sudah tua sikit, dan Imam Ahmad ni adalah tinggal di Baghdad. Kalau para jamaah muslimin muslimat pernah dengar cerita, Imam Ahmad kan pernah kena penjara pada zaman Khalifah Al-Ma'mum, ya? Pernah dengar cerita tu kan? Kerana pandangan Imam Ahmad tak sama dengan pandangan yang dipegang oleh Al-Ma'mum waktu itu, yang cenderung kepada fahaman Mu'tazilah, khususnya berkait dengan Al-Quran itu qadim ke hadis, makhluk ke bukan. Kalau nak cerita panjang cerita tu pula tak jadilah, kita tak payah cerita lah cerita tu kan. Tapi dia pernah kena penjara. Dia pernah kena penjara, dan ada panjang cerita, ada yang kata dia meninggal akhirnya walaupun dibebaskan, ada sebab kerana sewaktu di penjara ada sedikit diseksa. Jadi ada kena sakit, walaupun dibebaskan ada hubungan lah penyakit tu kan, mungkin tak seretak lepas tu. Jadi tak apa yang tu. Ceritanya begini, Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Orang Baghdad kenal lah dia, kan? Tiba-tiba, nak kata tiba-tiba, ataupun timbul satu perasaan dalam diri Imam Ahmad Ibn Hanbal waktu itu, teringin nak ke Syam, Damsyik khususnya. Dia timbul perasaan nak pergi ke Syam, Damsyik. Sedangkan dia tak ada tujuan, tuan-puan. Boleh berlaku tak ada tujuan nak pergi? Jarang kan? Tak ada tujuan. Saya cerita, saya selalu ada tujuan kan. Hari ke tuan-puan pun sama. Nak pergi mana? Ke Kota Baru, nak pergi tengok anak kan. Nak pergi tengok cucu, kalau ada cucu kan. Nak pergi tengok mak ayah, macam-macam. Semua ada tujuan. Kalau yang jenis kayu bersikal, nak kayu bersikal macam-macam. Saya cerita bab bersikal boleh juga kan. Rakan kayu bersikal dah tak ada kan. Dulu ada juga sekejap. Alhamdulillah saya masih kayu bersikal. Hari ni saya kayu daripada sini sampai ke bawah pada Genting Pereh, tempat orang berkumpul kat simpang ke Batu 18. Nah, lepas itu kona balik. Tu pun 60 lebih dah kilometernya. Boleh dah tahan. Tapi saya pernah kayuh pada hari 16 hari bulan, hari Malaysia tu. Saya daripada sini tu naik ke Genting Pereh, turun ke Kuala Kelawang, sampai Kuala Kelawang, naik balik ke Jeram Toy, naik ke Bukit Tangga, Mendung, masuk ke Lenggeng, keluar sini. 123 km. Seharian sebenarnya mengayuh tu, bukan main-main. Macam nak patah pinggang. Sampai asar. Masya Allah. Tak ada guna, orang kata kerja tak ada faedah sebenarnya, tapi itulah. Penat jangan cerita lah. Bukit lah. Genting Pereh tu kan, cuba naik lah. Kalau motor pun macam ni, kalau basikal cuba bayang mengayuh. Daripada bawah naik ke atas tu, dekat dengan 10 km tu, naik atas daripada simpang ke simpang ke Batu 18, naik ke atas tu kat 10 km lebih, naik sampai ke muncak Genting Pereh tu, naik mendaki. InsyaAllah akbar. Tapi insyaAllah boleh Pak. Sihat boleh, tenaga ada boleh lepas, kalau tidak tak lepas juga. Jadi ceritanya ada tujuan. Kalau tak ada tujuan tak ada apa. Tapi Imam Ahmad rasa nak ke Syam. Syam ni kalau nak sebut luas lah. Bandarnya sekarang ni hak mudahnya Damsyik lah. Sebab dulu Damsyik adalah pusat pemerintahan kerajaan sebelumnya, kerajaan Bani Umayyah. Jauh juga tuan-tuan, daripada Baghdad sekarang, Iraq ke Syria sekarang Damsyik. Memanglah Syam itu luas. Kalau nak sebut Palestin pun di situ, Lebanon pun di situ sekarang ni kan, Jordan pun di situ,
Negara haram Israel pun kat situ juga. Masuk habis kat bawah tempat Syria yang paling besar. Itu adalah Syam semuanya itu dahulu. Okey. Tadi akhirnya dia pergi ya, sebab macam ada runtunan hati. Pergi dia sampailah di Damsyik. Oleh kerana tak ada tujuan, dia pergi masjid. Masjid besar, kan? Duduk di situ, solat, katakan sampai Zuhur. Solat Zuhur, baca Quran, solat, baca Quran, buat zikir. Orang tak kenal. Satu kita kena faham dulu walaupun Imam Ahmad amat besar namanya, agung, orang hebat, tapi rupa tak ada orang kenal tuan-puan. Macam saya mungkin orang ambil gambar hantar terkenal. Ni tak ada orang kenal walaupun dia besar. Sampai di sana orang tak kenal dia. Orang tak tahu, rupa orang tak kenal sebab bukannya ada gambar apa. Cuma nama je. Jadi orang tak kenal. Dia pun duduk masjid sampai daripada orang kata asar, maghrib, sehinggalah isyak. Setelah solat isyak, dia pun tak ada arah tujuan. Dia kata dia pun macam nak tidur di masjid lah, soalnya begitu. Tapi siap di situ orang untuk siap kata tak boleh tidur encik. Tak boleh tidur Syekh tuan tak boleh tidur di masjid. Rupa-rupa tak boleh tidur di masjid ni dah lama tu orang. Tak boleh tidur di masjid dia kata. Allahu akbar, sudahlah. Dia pun fikir mungkin bergerak dia keluar. Beranda lah, kadang-kadang ada beranda sikit kan. Tok Siak ni pun tak pernah juga. Dia kata tak boleh juga, dia kata. Allahu akbar. Peristiwa ini dilihat oleh seorang pembuat roti dan penjual roti yang rumahnya tak jauh daripada masjid. Dia tengok. Dia pun tengok Imam Ahmad, kesian dia. Dia kata, tuan, nampaknya tuan tak ada tempat juga kan. Saya persilakan, maknanya jemput dia jadi tetamu. Okey. Imam Ahmad alhamdulillah, syukurlah kan ada orang nak bagi peluang. Ni pun bergerak ke rumah sebelah je daripada masjid tu, rumah pembuat roti dan penjual roti tersebut. Sampai di rumah roti tu pun jemput masuk. Dia kata, dia pun minta Imam Ahmad duduk. Saya nak buat kerja, saya nak buat kerja roti dia. Esok nak jual roti. Maka dia pun buka dia punya orang kata gandum ke apa nak buat roti lah. Sebaik saja dia mula buat, dia mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Nak kata lengkap ke tak lengkap bolehlah, nak kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa tanpa habis, atau astaghfirullah sahaja, astaghfirullahalazim pun tak apa, tak ada masalah. Istighfar ni boleh saja. Mulutnya tak pernah lekang daripada istighfar, selawat, zikir dan sebagainya. Imam Ahmad tengok kan daripada, dia pun bertanya kepada lelaki ni, wahai tuan, sejak bila tuan buat roti ni? Kerja buat roti, jual roti ni kan? Lama dah, sejak daripada muda-muda lah kan? Dia tanya lagi, apakah tuan setiap kali buat roti inilah yang tuan lakukan, iaitu istighfar ni? Ya, inilah yang saya amalkan, yang tak pernah saya tinggalkan sejak daripada muda sampai sekarang. Maaf kawan ibu, kalau saya nak tanya, boleh tak kita buat macam ni sewaktu kita buat kerja dapur di rumah? Mulakan dengan basuh berah istighfar, selawat. Mulakan dengan siaikan istighfar, selawat. Mulakan dengan buat apa saja dalam proses memasak kita itu kita lakukan demikian. Rasa-rasa okey dah kalau tanya kan. Alhamdulillah, saya yakin tuan-tuan, kalau kita buat, anak kita pun tak akan timbul masalah. Yang jadi masalahnya, kita marah, malah makan banyak, tak asyik nak makan, asyik nak makan. Itu yang jadi masalah tu. Sumpah seranah pada makanan yang secara tak langsung sebenarnya kita sumpah kepada anak kita. Marah, makan je banyak, kerjanya malah. Apa? Akhirnya itulah yang menjadi seolah-olahnya doa yang kita minta. Waliyazubillah. Kalaulah kita boleh tengok, dan inilah yang pernah berlaku kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dia bukan sumpah seranah tuan-puan, dia rasa penat je. Satu hari dia rasa penat, buat kerja dapur. Maka dia dapat berita Rasulullah SAW bersama tentera baru pulang daripada satu peperangan dan membawa pulang dipanggil tawanan. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah dia lah ni, boleh tak bagi kat aku seorang pembantu? Itu je, minta pembantu, boleh tolong-tolong buat
kerja rumah. Kata Rasulullah, boleh. Boleh usaha, boleh diikhtiarkan. Tapi, apakah kamu tidak mahu mendapat kebaikan? Itu mana? Dengan kamu sendiri buat, kamu sendiri doa, kamu sendiri zikir, setiap patah kalimah yang kamu ucapkan itu akan mendapat ganjaran yang besar. Kamu tak nak ke? Nampak tak cerita dia? Fatimah, Sayyidatah Fatimah radhiyallahu anha akhirnya buat kata, tak apalah ayahanda, kita buat sendiri. Tengok, daripada kita cari pembantu, buat sendiri. Maknanya air tangan sendiri bagi makan anak sendiri, suami dan sebagainya. Ini kan lebih tinggi darjat dan kedudukan. Maka dia pun tanya lagi, Tuan, setakat yang Tuan duduk hidup sekarang ni, apa saja hajat Tuan macam mana? Permohonan, permintaan dan juga orang kata doa Tuan lah. Kata lelaki pembuat roti ni, kata, Alhamdulillah, semua Allah makbulkan. Apa sahaja yang saya minta, Alhamdulillah, setakat ni Allah makbulkan permintaan hamba. Alhamdulillah, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad cuba tanya lagi, ada tak permintaan yang masih belum? Ada tak ada satu permintaan yang masih belum tertunai? Dia bertemanung sekejap. Ya, saya masih ingat, dia kata, saya pernah berhasrat untuk berjumpa dengan seorang ulama besar, imam mazhab yang besar di Baghdad, bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saya pernah mohon permintaan tersebut, tapi sekarang tak sampai-sampai lagi. Mana tak berkesempatan lagi nak jumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Masya Allah Akbar, ya Rabbi ya Karim. Allah itu maha agung. Imam Ahmad pun pergi peluk dia. Akulah Ahmad Ibn Hanbal. Aku sendiri pun tak faham. Aku sendiri pun tak tahu kenapa aku nak datang kat sini. Rupa-rupanya adalah panggilan engkau. Istighfar engkau menyebabkan Allah gerakkan hati aku nak datang. Allahu Akbar. Kan? Betapa luar biasanya istighfar itu dapat menyentuh hati. Kan? Tak mungkin. Dia pun tak kenal. Rupa dia pun peluk. Masya Allah Akbar. Termakbul permintaan aku. Engkau sendiri yang datang, kan? Tak munasabah pun, kan? Ini adalah benda-benda yang kadang-kadang kita gagal memahami ataupun tidak memberi perhatian kepada kami. Masya Allah. Jadi ambillah kesempatan, kan? Apa saja amal-amal yang kita boleh lakukan yang mudah-mudah, kan? Pak senang, kan? Kalau kita istighfar 1000 saya sebutkan tadi. Saya pernah dengar orang yang buat lah, dia kata tak lama sangat Ustaz, 20 minit je 1000 tu, bukan lama sangat 20 minit 1000, kan? Siapa 1000 20 minit je, bukan lama sangat, InsyaAllah amalkan. Tak apalah, itu kalau kita nak cerita benda-benda yang nasihat. Banyak lagi yang boleh kita ambil berkaitan. Saya sambung sikit. Jadi agama itu, kata Rasulullah SAW, adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Perkataan ini menimbulkan pertanyaan daripada sahabat. Saya tanyakan, kenapa sahabat nasihat apa? Kan? Sebab saya dah ulang dari sudut makna tadi pun. Nasihat. Kerana mereka ingin mengetahui kepada siapakah nasihat itu dalam hubungan dengan agama. Kepada siapa nasihat itu? Apakah saya nak nasihat? Kalau dalam pahaman kita, bila nasihat saya yang nak beri nasihatnya, adakah saya tapi disebutkan Rasulullah SAW dalam jawapannya menerangkan bahawa nasihat itu adalah bagi Allah. Itu yang saya kata terbalik tu, kan? Mestilah dia merujuk kepada diri dulu. Kan, diri yang perlu bersih, khalis tadi, ikhlas ataupun suci, kan? Jadi disebutkan bahawa bagi Allah, walillah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan seterusnya lah yang dua terakhir itu. Demikianlah diterangkan hingga akhirnya sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bacakan tadi. Jadi agama itu adalah nasihat. Ini berarti bahawa agama itu terletak pada nasihat, kan? Kalau kita nak cerita dari sudut apa sahaja, perjalanan agama adalah berdasarkan kepada nasihat, kan? Kita suruh ittaqullah hari-hari. Kalau kita cerita
pada hari Jumaat. Ittaqullah, ittaqullah, kan, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Itu adalah nasihat. Jadi bahawa nasihat, sebab pada nasihat mengandungi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kan, beriman serta beramal dengan kitabnya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sikit pengertian nasihat dalam maksud yang diberikan. Agama Islam adalah agama Allah. Selalu kita panggil inna dina indallah. Agama ini adalah milik Allah. Bukannya reka cipta siapa-siapa, bukannya reka cipta hatta para nabi dan para rasul pun tidak. Kumpulan pun tidak. Allah yang turunkan ataupun berikan agama kepada kita melalui para nabi dan para rasul. Kita terima, kan? Jangan, sebab atas dunia hari ini ada bermacam-macam agama. Ada agama yang direka cipta, ada agama asal yang betul kemudian diselewengkan, ada ideologi yang bukan agama tapi kita pegang, kita percaya, kan, walaupun ianya adalah ism ataupun ideologi, kepahaman. Komunisme zaman dahulu, ia bukan agama. Pada prinsipnya dia adalah ideologi, kan. Marxisme ideologi. Hatta kalau kembali kepada sistem ekonomi kapitalisme pun ideologi. Walaupun tak ada orang kata kapitalisme itu agama, tapi orang duk guna sistem kapitalis ni macam agama. Itu masalahnya. Seolah itu adalah sistem yang benar atau peraturan yang betul. Masalah. Itu antara, dan yang termasuklah agama-agama yang diselewengkan, kan. Itu berlaku. Jadi, dan agama menurut kata Rasulullah SAW adalah nasihat. Okey. Dalam bahasa Arab, kita tengok sikit, perkataan nasihat mengandungi maksud supaya yang dinasihati mendapat keuntungan ataupun faedah. Itu secara umumnya. Dan perkataan nasihat itu diambil daripada perkataan pertama, nasahar rajulu saubahu. Artinya seorang lelaki menjahit kainnya. Nasah tu kalau dalam hubungan dengan kain, dia menjahit kainnya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah dengan itu diartikan bahawa orang yang memberi nasihat itu bermaksud untuk memberi kebaikan kepada orang yang dinasihati, sebagaimana orang yang berkehendak untuk kebaikan kainnya dengan jalan menjahitnya. Macam tu. Okay? Kita jahit kain tu supaya dapat kebaikan daripada kain itu, supaya tidak lagi koyak ataupun dapat digunakan dengan baik. Itu dia. Saya habiskan sebelum itu. Makna kedua iaitu merujuk kepada nasahtul asal. Artinya apa? Aku menapis. Kalau nak sebut asal itu madu atau manisan, apa bolehlah. Dengan ini diartikan pula bahawa orang yang bernasihat hendaklah menggunakan kata-kata yang sudah dipilih dan telah dihalusi serta ikhlas bersih dari maksud yang tidak baik. Dalam di sini disebutkan nasahtul asal itu artinya saya membersihkan madu, iaitu apabila dibersihkan madu daripada lilin, daripada segala sampah, daripada benda-benda kotor. Dalam ungkapan yang disebutkan juga dengan satu kalimah lain daripada nasaha lahul qaul, dia memberikan kata-kata nasihat kepadanya, itu apabila seorang membuat teguran dengan ikhlas kepada seorang lain menurut istilah syarak. Itu dia. Kalau nak sebut dalam istilah syarak, dia kata apa? Nasihat itu adalah suatu kalimah yang diucapkan dengan tujuan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihatinya. Itu dia. InsyaAllah saya kira kita berhenti di situ dulu. Nanti kita akan sambung berkait dengan tajuk seterusnya, nasihat bagi Allah, kitabnya dan bagi Rasulnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh
fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikah al muqarrabin. Allahumma fakkina fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.